alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mengulas mengenai sebuah hadis yang telah dipilih daripada kitab Taysirul A'lam wa Tanbihul Afham fi Syarah Umdatul Ahkam. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan sedekah fitrah atau disebut sebagai zakat Ramadan ke atas lelaki dan wanita dan juga ke atas orang merdeka dan hamba sahaya. Satu sa' daripada kurma atau satu sa' daripada gandum. Di sini syair ini ditukar daripada gandum kepada barley. Dan dia berkata kebanyakan orang menyamakan satu sa' gandum itu kepada setengah sa' gandum yang baik yang disebut di dalam hadis iaitu sa'in min burri, dan diwajibkan ke atas anak-anak kecil maupun dewasa di kalangan umat Islam. Ada juga lafaz hadis yang menyebut hendaklah zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum orang ramai menunaikan solat sunat hari raya Aidilfitri. Tajuk hadis ini adalah sedekah fitrah, hukum dan juga kadar bayaran yang dikenakan. Hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya iaitu Sahih Bukhari, kitab zakat dan juga daripada bab kewajipan sedekah fitrah. Nama lain bagi sedekah fitrah adalah zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat al-fitr dinisbahkan kepada al-fitr iaitu berbuka daripada berpuasa. Kaitannya adalah kerana zakat fitrah itu dikeluarkan pada satu hari bulan Syawal di mana umat Islam ketika itu sedang menyambut kedatangan hari raya sesudah mereka berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Al-fitrah juga bermaksud al-khilqah, iaitu kejadian, kerana zakat ini menyucikan dan membersihkan fitrah atau kejadian manusia. Jadi keseluruhannya zakat fitrah di sini bermaksud harta yang wajib dikeluarkan dan juga dibayar pada penghujung bulan Ramadan. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, di mana tahun yang sama diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Ada juga ulama berpendapat yang mengatakan hukum zakat fitrah ini ialah sunat muakkadah, di mana mereka memahami istilah fardhu dalam hadis Abdullah bin Umar ini sebagai kadar ukuran. Tetapi pendapat ini tidak kuat dan maksud fardhu ini dari sudut syariat adalah kewajipan. Maka memahami hadis ini dengan maksud kewajipan itu adalah lebih tepat. Hadis ini selain daripada menjadi dalil tentang kewajipan zakat fitrah ke atas orang Islam, lelaki dan perempuan, hamba, anak-anak kecil dan juga dewasa, ia juga menerangkan beberapa perkara lagi. Antaranya mengenai barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah bagi penduduk di sesebuah tempat itu sendiri. Jika kita tengok pada hadis ini, antara makanan yang disebutkan adalah kurma, barley dan juga gandum. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang masyhur. Sekiranya tiga makanan ini ada, maka makanan lain-lain tidak boleh digantikan. Majoriti pandangan ulama mengatakan bahawa makanan ruji bagi sesebuah tempat itu perlu dikeluarkan.
Sebagai contoh, jika makanan roji bagi penduduk itu adalah beras, maka hendaklah beras itu dikeluarkan. Makanan paling afdal untuk dikeluarkan adalah apa yang paling bermanfaat buat penerima zakat itu sendiri. Seterusnya, berkaitan kadar bayaran yang dikenakan bagi sesebuah zakat fitrah itu sendiri, iaitu kadarnya adalah sebanyak 1 sa', yang bermaksud 1 gantang menurut sukatan yang digunakan di Madinah pada zaman Nabi. 1 sa' atau 1 gantang ini menyamai 2.75 kilogram atau 3 kilogram. Ada juga lafaz yang mengatakan bahawa zakat fitrah itu hendaklah dikeluarkan sebelum orang menunaikan solat hari raya. Bahawasanya para sahabat mereka membayar zakat fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Di sini terdapat kelonggaran untuk membayar zakat fitrah. Menurut mazhab Syafi'i, boleh membayar zakat fitrah bermula 1 Ramadan, tetapi pendapat ini tidak terlalu kuat kerana pertama tidak mendapati nas, kedua menyalahi apa yang diamalkan oleh sahabat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa orang-orang fakir miskin mendapat makanan, dan tujuan makanan itu adalah digunakan untuk hari raya. Jadi, jika makanan itu diberi lebih awal, tidak dijamin bahawa makanan itu akan bertahan sehingga hari raya, maka hilanglah objektif untuk membayar zakat fitrah itu jika dikeluarkan lebih awal. Terdapat hadis sahih daripada riwayat Abu Daud yang berbunyi, dan barang siapa membayar zakat fitrah selepas solat hari raya, maka ia dikira sebagai sedekah. Kepada siapakah zakat itu perlu dibayar? Hadis sahih daripada riwayat Abu Daud, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci buat orang yang berpuasa daripada hal yang sia-sia dan perkara-perkara yang tidak baik, dan sebagai makanan buat orang-orang miskin, maka disebut di situ sebagai perantaraan buat orang-orang fakir miskin. Dengan erti kata lain, bukan untuk umum, hanya kepada golongan fakir miskin sahaja. Dan yang dimaksudkan dengan golongan ini adalah orang-orang Islam. Terusnya adalah mengenai pembayaran zakat dengan wang atau duit. Berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan, kewajipan zakat fitrah itu dikeluarkan daripada jenis makanan utama penduduk bagi sesebuah tempat itu, dan ini menjadi pegangan bagi mazhab Syafi'i kecuali berlaku darurat atau diperintahkan oleh pihak yang berkuasa seperti khalifah, raja atau kerajaan. Maka diharuskan untuk membayarnya dengan wang sebagai gantian makanan. Sebagai contoh beras. Antara hikmah dan faedah yang diperolehi daripada hadis ini adalah: pertama, kewajipan zakat fitrah itu sendiri. Kedua, ia sebagai penyuci buat orang yang membayarnya, sebagai kafarah atas kekurangan yang berlaku sepanjang puasanya di bulan Ramadan. Akhir sekali, menunaikan zakat fitrah itu adalah wajib dan ia merupakan salah sebuah rukun Islam yang keempat. Zakat juga merupakan manifestasi kesyukuran kita terhadap rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bijak pandai ada yang mengatakan bahawa harta itu diumpamakan seperti air yang mengalir. Selagi air mengalir, selagi itulah ia bersih dan jernih. Semoga dengan kewujudan dalil-dalil hadis berkaitan zakat fitrah ini dapat menjadikan seseorang itu lebih memahami konteks sebenar pembayaran zakat fitrah, dan juga sistem pengurusan juga harus lebih sistematik supaya pembayar zakat boleh membayar zakat dengan mudah dan golongan yang layak menerimanya akan mendapat haknya sebagai penerima zakat. Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.